Babas akan terus memperkukuh kerjasama dengan Jabatan Penyiaran RTM dalam pelbagai program, khususnya program tanggungjawab sosial korporat CSR, antaranya program Jelajah Ramadan. Ketua Pemasaran Babas Azrin Muhammad berkata program Sukmampu itu pada masa sama menjadi platform untuk Babas mempromosi produk keluarannya di seluruh negara. Menurut Azrin, inisiatif itu memberi peluang kepada Babas untuk berkongsi rezeki dan menyantuni golongan memerlukan, sekaligus mengimarahkan bulan Ramadan. InsyaAllah Jelajah Ramadan ATM ini sangat baik dan kami sebenarnya sudah bekerjasama dengan ATM sudah lebih 30 tahun dan selain penaja utama di Jelajah Ramadan, kami juga membuat penajaan di program-program di TV di bulan Ramadan ini, seperti borak dulu sebelum buka setiap hari, azan maghrib dan doa berbuka puasa, dan insyaAllah kita akan teruskan kerjasama baik ini di antara pihak swasta, Babas dan juga agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Penyiaran ATM di masa hadapan, insyaAllah. Beliau ditemui RTM dalam program Jelajah Ramadan RTM 2026 Zon Sabah di Sandakan. Sempena program berkenaan, Babas menyediakan 500 pak nasi kari ayam untuk diagihkan kepada pengunjung Jelajah Ramadan, termasuk 100 pak untuk golongan asnaf dan anak yatim di Masjid Daerah Sandakan, serta sumbangan bakul yang mengandungi produk Babas seperti serbuk kari ayam, ikan, kunyit, rempah sup dan rempah kurma. Pelaksanaan Sistem Pengurusan Anti Rasuah Perkasa Tadbir Urus PBT antara fokus lintas langsung dari Sabah. Perinciannya bersama Inisia Dolus di Kota Kinabalu. Teruskan. Ya, Otto, pelaksanaan Sistem Pengurusan Anti Rasuah ABMS akan diperkukuh di semua majlis daerah dan majlis perbandaran dalam negeri. Ia bagi memastikan aspek integriti, ketelusan serta tadbir urus yang baik dapat diperkas dalam pentadbiran kerajaan tempatan. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata pelaksanaan sistem ini akan diselaraskan di seluruh daerah melalui Ketua Eksekutif Majlis Daerah masing-masing. Ini juga sudah diselaras oleh Datuk SUT dan kita akan perlu mengadakan perkaraan di seluruh daerah melalui ketua-ketua eksekutif Majlis Daerah masing-masing. InsyaAllah selain daripada itu saya akan mengadakan jelajah ke seluruh daerah. Dan bersama-sama dengan KKTP dan juga agensi Ahli Wal Islam. Beliau ditemui media dalam Majlis Amanat Menteri dan berbuka puasa Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan KKTP 2026 di Kota Kinabalu. Jelajah tersebut dijangka akan diadakan selepas bulan Ramadan, melibatkan sesi taklimat, suai kenal serta program bersama agensi berkaitan. Keselamatan Sabah terus menjadi agenda utama Angkatan Tentera Malaysia ATM. Pemantauan rapi diperkukuh di kawasan darat, laut dan udara bagi memastikan kedaulatan negeri terpelihara. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman berkata, kesiapsiagaan tahap tertinggi difokuskan di kawasan strategik yang bersempadan dengan negara jiran serta laluan perdagangan kritikal. Jadi dengan adanya keberadaan ATM, darat, laut dan udara dan kerjasama dengan agensi-agensi lain dan juga kerjasama dengan Eskom, jadi kita nampak kesepaduan kat situ untuk kita terus ke hadapan dan menentukan bahawa Sabah dari segi keselamatan itu terjamin dan aman. Beliau ditemui selepas kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Seri Kinabalu. Dalam kunjungan ini, Datuk Malik turut berkongsi mengenai 7 tonggak utama dalam perintah ulung beliau yang diterjemahkan sebagai pelan tindakan seluruh warga ATM. Ia merangkumi pemantapan operasi, integriti serta perolehan aset yang mendepani cabaran geopolitik semasa.
Majlis Berbuka Puasa Warga Tentera Laut Diraja Malaysia TLDM bersama Yang di-Pertua Negeri Tun Musa Aman berlangsung dalam suasana muhibah dan semangat kebersamaan. Ketibaan Tun Musa di Masjid Ibnu Battuta Pangkalan TLDM Kota Kinabalu disambut Panglima Angkatan Tentera Jeneral Datuk Malik Razak Sulaiman dan Panglima Armada Timur Laksamana Madya Datuk Khir Junaidi Idris. Hadir sama Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor, majlis berbuka puasa ini bukan sahaja mengeratkan hubungan antara kepimpinan negeri dan Angkatan Tentera, malah menjadi platform untuk menghargai jasa serta dedikasi anggota keselamatan yang sentiasa bersiap siaga dalam mempertahankan negara. Industri penternakan lembu tenusuk milik Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah LKTNS di ladang Sabah Livestock Dairies Breeder Binaka Ansuk menunjukkan perkembangan positif. Pencapaian itu membuktikan sektor itu berpotensi untuk terus dibangunkan sebagai sumber ekonomi baharu sekaligus mengurangkan kebergantungan terhadap produk import. Mengeluarkan susu sehingga 60,000 hingga 90,000 liter sebulan. Jadi kalau kita kira-kira kasar, kalau kita dapat kita boleh mendapat pendapatan lebih kurang antara 200,000 hingga 300,000 sebulan. So, jadi ini menunjukkan satu pendapatan hasil yang cukup bagus. Dengan populasi kira-kira 1,000 ekor lembu, ladang ini mampu memberi nilai pulangan mencecah 3.6 juta ringgit setahun. Apabila kita nampak ada kemajuan di sana, kejayaan itu, kita akan perbesarkan kita punya aktiviti-aktiviti ini demi untuk operasi dan juga demi untuk kita menjalankan satu amanah, iaitu untuk mempertingkatkan kita punya food industry ini. Susulan ketegangan konflik di Asia Barat, langkah proaktif perlu diambil bagi sebarang kemungkinan yang memberi kesan terhadap ekonomi dan keselamatan negara, termasuk memperkukuh keterjaminan makanan serta memantau perkembangan semasa di peringkat antarabangsa. Kita perlu bersedia dari masa ke semasa, dan begitu juga saya rasa pihak kerajaan Malaysia juga saya rasa sudah memang bersiap sedia dari segi mendapatkan maklumat terbaru, terutama aspek-aspek yang melibatkan keselamatan di sempadan dan sebagainya. Beliau menyatakan demikian di UMS. Malaysia perlu memainkan peranan di peringkat antarabangsa dengan menyokong usaha diplomasi melalui pertubuhan bangsa-bangsa bersatu bagi meredakan ketegangan serta mengelak konflik daripada terus berpanjangan. Penduduk terjejas banjir dalam kawasan Dun Sungai Manila akan diberi perhatian sewajarnya, termasuk menambah baik kemudahan asas yang terjejas. Adun Sungai Manila Hazim Mubarak Musa berkata pihaknya akan mengemukakan kepada pihak terbabit khasnya berkaitan masalah perparitan dan jambatan. Kita cuba membantu mana yang kita dapat dari segi sumbangan kewangan juga, dan kita cuba memberi sumbangan untuk membuat jambatan sementara. Samping itu kita cuba untuk lihat apa yang terbaik untuk masa jangka panjang. Beliau ditemui pemberita pada majlis berbuka puasa di Masjid Nurul Iman, Kampung Nelayan Batu 10 Sandakan. 100 penerima terdiri anak yatim, ibu tunggal dan asnaf menerima bantuan Ramadan pada majlis ini. 30 unit peranti penjejakan satelit disumbangkan Yayasan Petronas kepada Marine Research Foundation MRF bagi menyokong usaha pemantauan dan pemeliharaan penyu di perairan Sabah. Peranti ini diserahkan Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Petronas, Nelly Syariah Francis, kepada Ketua Pegawai Program MRF, Liana Izwin Khalid, disaksikan Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Seri Panglima Safar Untung. Peranti penjejakan satelit ini akan dipasang pada 30 ekor penyu di beberapa lokasi utama termasuk Pulau Gulisan dan Pulau Selingan di Taman Pulau-Pulau Penyu.
Data yang diperolehi menerusi peranti ini dijangka membantu pemetaan habitat kritikal seperti kawasan rumput laut dan terumbu karang, sekaligus menyokong perancangan pemeliharaan jangka panjang serta usaha perlindungan marin di peringkat nasional. Dalam majlis sama, Yayasan Petronas turut menyalurkan bakul makanan kepada 300 penerima menerusi program memacu kehidupan sempena sambutan Aidilfitri. Pelbagai agensi terus mengimarahkan bulan Ramadan menerusi program tanggungjawab sosial korporat menerusi pengagihan bubur lambu kepada masjid dan masyarakat. Turut diadakan majlis berbuka puasa untuk menyemarakan semangat berkongsi rezeki serta memperkukuh hubungan bersama komuniti setempat. Di Kota Kinabalu, komitmen ini dilaksana menerusi program Kembara Sutra Bubur Lambuk melibatkan 10 masjid. Agihan tu lebih daripada 1,000 untuk seluruh 10 masjid dan juga sesurau lah. Dan diharapkan insya-Allah ke depannya kami akan lebih banyakkan program-program inisiatif seperti ini untuk mendekatkan diri dengan masyarakat lah. Sementara di Kota Marudu, 350 bungkus bubur lambuk diagihkan Majlis Belia Sabah MBS, turut disantuni 200 penduduk setempat dalam majlis berbuka puasa. Ianya memberikan pendedahan kepada barisan AJK yang terdiri daripada belia ini untuk melaksanakan program-program Ramadan dalam masa yang sama, mengeratkan silaturahim dalam kalangan AJK pelaksana. Penubuhan Pusat Sukan Negeri Sabah penting dalam usaha memperkukuh pembangunan sukan negeri sekaligus mengurangkan kebergantungan atlet terhadap pusat latihan di luar selain memperkukuh autonomi pembangunan sukan Sabah. Pengarah Majlis Sukan Negeri Muhammad Asnih Muhammad Noor menegaskan sudah tiba masanya Sabah memiliki pusat latihan sendiri. Seterusnya menjadi penyelesaian jangka panjang dalam menyediakan sistem sokongan terbaik buat atlet. Kita masih menunggu respon daripada Kementerian Belia dan Sukan Malaysia berkaitan dengan permohonan tersebutlah, sama ada lulus ataupun tidak, kita tiada makluman setakat inilah. Tetapi kita cuba seberapa, sebab perancangan ini adalah perancangan jangka panjang. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Untuk lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah, kembali bersama Otto. Salam Malaysia Madani. Otto. Baik, terima kasih Anne, langsung dari Kota Kinabalu, Sabah.